Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. So, hari ini kita jumpa lagi di dalam Uncle punya live ataupun video. So, hari ini Uncle berada di Cameron Highland. So, ini adalah Lake House Hotel yang berada di Cameron Highland, Pahang. So apa ni? Kalau ada video ni real life, dia ialah siaran ulangan. Kalau kamu if you have anything to ask, boleh je PM ke apa, tidak semestinya dalam live ni. Okay? Yes. So sekarang kami berada di mana tu lah? Lake House Cameron Highland. Depan ni ada lake actually. Tapi ya, sejak dia PKP, dia cakap dorang tanam water lily sana, very nice. Tengok keadaan belakang tu sangat cantik. Dia berkonsepkan colonial English, very nice, cantik. So sayang kalau kami tidak buat video di sini. Iya. Actually, Uncle berkursus pada minggu ni, so ambil kesempatan untuk terus pergi ke Cameron Highland sebab Uncle first time pergi sini. So bagi yang first time kenal Uncle perkenalkan diri. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So tujuan Uncle untuk buat live video maupun video ni adalah untuk sharing tips mengenai isu-isu perundangan syariah maupun tips-tips keluarga Islam bagi semua follower Uncle maupun khasnya untuk negeri Sabah untuk lebih arif ataupun mengetahui undang-undang syariah maupun hukum syarak, dapat membezakan di antara hukum syarak maupun undang-undang syariah tu. Ya, saya Len Ramli. Saya ialah wife kepada Cik Sufian Ismail. Okay. So the reason why I'm always beside him is because Uncle memerlukan seorang orang awam untuk bertanyakan kepada Uncle mengikut perspektif orang awam. So kadang-kadang seorang peguam ni dia bukan cakap syok sendiri, dia explain tu tidak mengikut perspektif sampai orang awam tu dia agak kurang faham. So Uncle bawa wife Uncle senang supaya dia boleh kupas lagi tu pertanyaan mengikut kefahaman orang awam. always Yes. selalu So hari ini kita akan share. So hari ini kami mau share pasal tips yang best tips macam mana mau jadi isteri yang disayang suami. Nanti my husband will selitkan juga macam mana Dikaitkan dengan kes syariah yang boleh kamu dapat manfaatkan. Jadi tidaklah bosan kan. At the same time kamu dapat ilmu rumah tangga, saya pun dapat ilmu, sama-sama dapat ilmu. Okay? So selalunya untuk jadi isteri yang disayang suami ni dia banyak sangat challenge. One of the challenge is orang akan dengki. Macam orang akan bengkak tengok macam kalau you are wife terus kau pegang tangan your husband macam beli sayur ke apa kan, orang suka dengki, you know. So selalunya ciri-ciri orang yang dengki ni kan dia betul tak? Betul. Dia selalu mau tahu apa yang kita buat. Dia selalu menyibuk. Ini salah satu ciri orang dengki. Kenapa kita perlu tahu ciri-ciri orang dengki? Okey. Objektif Uncle hari ini dengan wife Uncle share supaya kita ni boleh elak daripada orang jenis begitu. Jangan rapat dengan orang yang pendengki. So hari ini kita akan bagi tips macam manakah ciri-ciri orang pendengki yang perlu dielakkan daripada kita berterusan orang cakap rapat dengan orang ni, sedangkan orang ni kita tahu dia akan menjatuhkan rumah tangga kita. So the first tips adalah Orang ni selalu mau tahu apa yang kita buat. yes, Contohnya macam kalau dia memang dengki lah. Kalau contoh macam jiran, sorry lah bukan semua jiran, okay. Kadang ada jiran-jiran ni dia
dia suka dia menyibuk gitu. Tapi actually kalau menyibuk dan ambil itu secara positif, dia mungkin dia okay lah kan like. Yes. Tapi kadang-kadang orang dengki ni sampai nanti dia terus pergi orang lain kan, dia akan membawang yang tak bagus. Jadi last kadang-kadang kalau kena pada diri kita saja it's okay. Tapi kadang-kadang kan bila dia membawang tu kan, nama baik orang lain akan terkena dalam, macam nama baik suami kah ataupun nama baik ibu bapa kita kah, itu yang kita tak mau tu. Iya, jadi benda-benda pendengki yang menjatuhkan orang lain ni lah yang kita cuba elak. Tapi kalau orang dengki untuk tiru dan supaya dorang pun dapat manfaat daripada dengki dorang tu, is okay. Maksudnya kita cuba tiru benda yang baik, itu merupakan satu dengki yang positif. Yang cuba kita bincangkan ataupun sharing hari ini adalah untuk kita mengelak daripada pendengki yang negatif, okay? Yang menjatuhkan orang yang dia dengki itu. So macam mana kita mau tahu orang yang macam gini lagi? Orang ni kan dia selalu menyindir-nyindir apa yang kita buat. Ini ciri-ciri yang kedua, iaitu pendengki ni first dia selalu ingin mau tahu apa yang kita bikin. Yang kedua, dia selalu menyindir. Orang yang suka menyindir-nyindir ni adalah perangai ataupun ciri-ciri pendengki. Okay, paling teruk kan bila dia suka menyindir tu yang anak kita pula yang dia sindir. Yes, Ya, dia happen sampai tu, macam family kita, actually dia suka kita, tapi dia sindir bini kita, dia sindir anak kita, dia sindir Di belakang apa-apa kita. saja ya, yang related dengan kita. Macam dia dengki dengan, contohlah macam dia dengki dengan isteri tu kan, sebab isteri tu baik sangat dengan suami dia. Jadi kerana dia dengki, dia pergi sindir-sindir pula anak. Macam anak mau pergi beli basikal, mau pergi berbasikal, mau beli nasi lemak ke, contohnya saya nampak anak dia, lepas tu dia pergi sindir-sindir pula anak tu. Dia pergi tanya-tanya pula, kau kan mama kau kan, begitulah mama kau kan dia cakap selalu dengan bapak kau dating, kenapa kau pula yang beli nasi lemak hari ni, begitu yang dia, begitulah contohnya kan like. Yes, contoh itu. So seterusnya, apakah ciri-ciri pendengki ni, orang yang pendengki ni? Dia orang yang salah, satu ciri lagi, dia orang suka tengok kita susah dan dia orang tak suka tengok kita senang. Inilah ciri-ciri pendengki yang paling orang cakap paling teruk. Dia punya sifat adalah dia suka tengok orang yang dengki itu jatuh ataupun menerima nasib malang ataupun dalam keadaan malang. Ini ciri-ciri pendengki lah. Pendengki yang tahap gaban orang kita panggil kan. Selalunya kan orang bila kita buat kebaikan, orang susah mau ingat. Betul. Tapi bila kita buat keburukan, Satu walaupun satu dan sikit je, orang akan sampai ingat mati sampai pun, bila-bila. Jadi bila macam contohlah dalam rumah tangga tu kan, macam kamu bergaduh kan, terus ada naik suara lah, contoh kan macam di sebelah rumah, habislah. Memang kena bawang, habislah. Betul. So hati-hati dengan orang pendengki. Ciri-ciri pendengki yang seterusnya, dia tidak mau mengaku kebaikan yang kita buat. Contoh macam gini, contoh di masjid lah, contoh ada macam si polan ni dia rajin lah buat sedekah ke di masjid kan, hari Jumaat dia sedekah. So kerana dia dengki, dia cakap begini, alah dia sedekah tu apa aja dia mau tu, dia cakap. ya, macam mau supaya orang puji dia sejalah. Nunjuk-nunjuk sejak Dia tu. ni bukannya ikhlas lah, macam dia pula Tuhan, dia yang tahu semua. Ini ciri-ciri orang pendengki ni, pendengki yang menjahanamkan orang yang dengki. Padahal orang tu berniat baik, mau tambah pahala kan, harap Allah untuk balas dia nanti. Tiada pun niat yang macam yang begitu, yang mau menunjuk-nunjuk actually. Tapi kerana dia dengki, dia begitulah fikiran dia. Dan yang seterusnya, ciri-ciri orang pendengki adalah dia selalu ingat kegagalan yang pernah kamu lakukan. Yes, orang ini yang bahaya. Kamu anggap kawan, tapi dia selalu ungkit kegagalan kamu dengan publik. Orang ni adalah pendengki, yang betul-betul pendengki sama kamu. Contohnya begini ya. Contohlah dia sekarang dia sudah berjaya, contohnya kan. Berjaya lebih daripada dia lah. Alah, dia cakap dulu di sekolah dia bukan pandai tu. Dia cakap gitu. Tapi actually rezeki kita ni tak sama. Yes. Walaupun kau pandai kah, walaupun kau tak pandai kah, tapi bila in the future rezeki tidak sama, betul lah. Betul. Banyak nih yang pendengki ni. Contohnya,
dia macam mana dia boleh jadi lawyer tu, padahal dulu waktu belajar dia bukan belajar undang-undang tu. Ada. Kau kah? Uncle pernah kena sampai tahap uncle punya education dorang beli persoal Serius, macam Lai? mana uncle jadi lawyer. Kenapa? Mana nak cerita aku? Ya, sebab hari ni sebab uncle Terengamin anggap topik. malas mau peduli benda tu. Tapi tahap pendengki ni sampai dia beli persoal education dengan degree orang tu sekali. Dia lagi hebat daripada jabatan kehakiman Layak yang gitu, yes, dia boleh persoalkan adakah uncle ni layak menjadi peguam lah apa. Bayangkan orang awam yang mempersoalkan credibility seorang peguam mendapat lesen. Lai. Coba sekarang kau start dulu, kau belajar apa? Supaya orang faham. Yes, uncle dulu background uncle adalah pengurusan dan syariah. Sekolah menengah kau di mana? Tahu dulu. Uncle sekolah menengah di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu. So uncle ni SMAC the lah. first batch SMAC tahun 1991. So lepas tu walaupun uncle dalam bidang science stream, tapi uncle pergi belajar di Nilampuri masa tu. Minta puji lah pasti. Apa ni? Uncle ambil prasabah dan seterusnya masuk pergi tahun 1 tu dalam ijazah pengurusan dan syariah, bukan undang-undang. Memandangkan requirement untuk menjadi peguam syar'i adalah berijazah syariah dan chambering selama 10 bulan pada ketika waktu uncle ambil lesen syariah. So melayakkan uncle untuk menjadi peguam syar'i. Lai, bukan kaleng-kaleng. Ya, ingatnya macam kita ni langsung tidak ada kelayakan untuk jadi peguam. So itulah mau kasih cerita, memang wujud pendengki Manusia ni begitu. yang mana-mana pun dia akan dengki. Dia cari juga kesalahan. Dia akan kan? cari kesalahan Tapi buat kamu. dia je. Apa uncle boleh share, kita buat ndak tahu. Kita teruskan hidup kita, sebab ingat kita cari rezeki bukan di tangan dia. Kita cari rezeki daripada Allah. Setiap rezeki itu bukan daripada orang yang pendengki ni. Dia memang mau kasih jahanam kita lah apa semua, tapi insyaAllah kalau kita percaya kepada rezeki Allah, macam mana pun mulut dia yang jahat tu, dia tidak akan efek kepada kita punya rezeki. So Macam dulu kan, aku lagi lah cerita. mhm. Macam dulu kan saya ni jajal juga lah di sekolah, nakal. So when I graduated from the university, terus dorang boleh cakap begini kau jadi begini, kau jadi begitu, dia bilang macam tu. Macam mungkin dorang ingat yang orang nakal-nakal ni, dia bilang loser kali, loser in life. So itulah, tak boleh lah kita selalu ingat yang negatif-negatif tu. Kegagalan orang lain tu tak perlu kita mau sibuk-sibuk. Kita sibuklah hal diri kita sendiri, okay? So seterusnya kami sambung lagi. Orang dengki ni dia selalu mau kacau kita. Yes, dia cuba untuk mengacau ganggu. Okay, contoh begini aku bagi contoh. Contoh macam contohlah dia ada masalah dalam hidup dia. Suami dia mungkin kena berhenti kerja, kan, contoh. Lepas tu dia suri rumah. Dia mulalah cari fikir untuk dia berniaga online contohnya. Lepas tu dia jual lah nasi lemak online. Terus orang dengki ni, dia pergi komen pula sana. Jangan beli nasi lemak dia ni, tak sedap. Macam gitu contohnya. So maksudnya dia cuba untuk menjatuhkan usaha orang lain. Sudahlah orang tu susah disebabkan oleh masalah contoh macam PKP ni, banyak yang terjejas disebabkan oleh PKP, banyak yang kena buang kerja, banyak yang kena bagi cuti tanpa gaji. Dan bila orang berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dengan berniaga secara online, ada pula yang tukang kutu. Ya, dia komen lagi di bawah. Jangan kau beli, dia bilang. Ya. Hari tu saya beli, dia cakap saya jumpa lalat lah dalam sambal dia. Contohnya begitu. Janganlah buat gitu. Lepas tu dia tuduh lagi orang dia sakit perut lah konon, padahal tiada. So orang-orang yang jadi sebegini ni, kamu elaklah berkawan. Jadi kita tahu sudah isi hati dia punya, busuk tu hati dia tu, supaya kita tidak berkawan dengan spesies orang pendengki begini. Lai, kau ingat tak? Macam dia ni hari tu, bukan hari tu selalu memang ramai haters dalam
dalam Facebook akan jawab, akan apa nama dia ni? Akan komen. Dia bagi pernah kena komen, negatif. dia pernah kena komen begini ya. Ini peguam kah? Dia cakap. Mana ada peguam ni? Saya jumpa dia jual rambutan, dia cakap, di pasar malam. Dia boleh buat tulis begitu, walaupun kamu bayangkan kah perasaan dengki orang ni, walaupun dia tidak pernah jumpa, dia boleh sampai tahap macam tu bah. Bukan kenal pun dia cakap macam gitu ah. Ya, tapi tidak apalah. Mungkin muka uncle ada sama kah dengan penjual rambutan kan? Tapi haters is Salah. good actually. Ya, actually kita ambil positif bila kita dapat haters ni ataupun orang pendengki ni, kita cuba untuk kontrol diri kita supaya kita tidak sentap. Sebab kalau kita sentap, benda ni tidak akan solve secara baik. Jadi apa cara kita adalah kita cuba kawal emosi dan kita cuba mempertingkatkan atau menambah baik lagi kita punya penyampaian. Contoh kalau macam uncle, anggap haters uncle ni, oh mungkin uncle ada buat slack. Artinya dia tengok kau. Yes, mungkin cara penyampaian uncle tu kurang ngam ke orang Sabah cakap kan. Macam jual rambutan kali kau punya Ya, penyampaian. mungkin uncle punya penyampaian macam orang jual rambutan ke apa. So mungkin uncle kena ubah dan belajar macam mana cara penyampaian yang mungkin Better. followers uncle akan lebih suka apa semua. Uncle anggap macam gitu sajalah. So Okay, seterusnya orang yang pendengki ni dia selalunya akan meniru kita, okay? Okay, for example macam gini ya. Si Anu ni dia pergi umrah, okay? Dia pergi umrah. Terus dia cakap begini, alah dia tu balik-balik pergi umrah, pas dia dapat tu, dia cakap. Memanglah dia bilang memanglah dia bercuti saja, dia cakap. Dia ada duit, dia bilang. Dia ada duit. Kalau akulah, dia cakap, kalau akulah aku mesti mau betul-betul taubat lo baru aku pergi, dia cakap. Lepas tu top next 2 years atau next year begitu dia pun pergi. Jadi tapi actually it's very good lah kan. Kita doakan Yes. yang baik-baik. Tapi begitu kita sekarang cerita ciri-ciri orang yang macam gitu bah. mau yang kasih tahu pendengki, pendengki yang Tidak memberi manfaat bah yes. sama orang. Sebab kadang-kadang orang komen tuh, kalau kita fikir lah kan, orang yang pergi umrah tu benda yang baik. Sama ada dia mau pergi 10 kali, 2 kali, 3 kali itu, sebenarnya itu depends on dia punya kemampuan. Biar Allah sajalah Ya. yang biar Allah saja yang judge lah. Yes, sama ada berpahalakah atau dosakah dia makan angin kah? Itu semuanya hukum dosa pahala ni hanya di antara kita dengan Allah. Jadi jangan judge orang sampai cakap, mana ada dalam Islam mau suruh balik-balik lah betul. apa semua. Adakah kita mengetahui setiap kali kita datang ke Baitullah Mekah, kita akan mendapat pengalaman yang berlainan setiap Betul. kali kita pergi. Dia tidak akan sama. Tahun ni kita pergi dengan tahun depan, walaupun pada tahun yang sama, bulan yang berlainan kita akan mendapat sesuatu yang baru. Kebanyakan orang mau pergi sana tu sebab benda tu. Dan memang 100% adalah untuk beribadah. Selain daripada tu, dorang mau satu pengalaman yang baru dan semestinya untuk mendapatkan ganjaran pahala lah. Tapi adakah kita sebagai hamba Allah layak untuk komen dosa dan pahala? Judge orang mengenai mau pergi sana, dijudge. Lepas tu sampai boleh kaitkan dengan perkara negatif. Dia ni selalu pergi sana, anak-anak terabai. Wow, tahu dia terabai. Lepas tu anak dia ni pula yang menyakap ni ndak juga bagus. Jadi ceritanya, janganlah kita meludah ke langit sampai kena muka sendiri. Macam kami dulu kan, macam kami berkawan memang orang begitu. Macam kawan-kawan saya di universiti pun orang punya family memang begitu. So tak payah dengki-dengki, kita cakap gini je, bestnya kau doakan bah kami Supaya bully macam juga kau macam juga, gitu. ya begitu. So, So mungkin asbab kepada doa dia tu mungkin Ya. dia akan jadi yang lebih baik kepada kami. kita. Tak kisahlah dia tu macam mana dia dapat duit kah, macam mana dia apakah, itu pedulilah, itu masalah dia. Yang penting Allah saja yang akan akan bagi balasan. Betul. So semua tips-tips yang uncle bagi ni adalah ciri-ciri orang yang pendengki. Jadi berhati-hati dengan orang pendengki ni, sebab orang pendengki ni
Kalau kita ni tidak tahan, kita akan jadi putus asa terhadap Betul? perlakuan pendengki ni. Apa yang Uncle mau sampaikan, jangan sentap, relax. Lepas tu Ada lagi kan? biarkan dia ni sampai penat. Ya, Okey. memang lasas dia berhenti juga tu. Dia akan berhenti juga tu. Percayalah. So seterusnya, apakah ciri-ciri orang yang seterusnya pendengki Dia ni? akan selalu meragukan keputusan kamu. Okay? Contohnya macam gini ya. Gini contohnya. Balik-balik juga dia sambung belajar tu, dia cakap. Apalah yang dia dapat tu, dia cakap. Naik pangkat pun tak boleh, dia cakap. Gaji pun tidak Gaji naik. pun tak naik. Oh, saya selalu dengar ni. Sebab saya ni suka belajar. Memang sangat suka belajar. Jadi memang selalu orang cakap gitu. Tapi dia tak cakap dengan kami, dia cakap dengan orang lain. Jadi orang Yes. lain bagi tahu, "Ndak jok naik gaji kau," dia cakap, "rugi sejak kau," dia cakap. Kalau fikir, adakah orang yang ingin menyambung pelajaran tu ada efek sama dia? Adakah duit dia berkurang kah kerana minta? Kalau kita tengok tidak ada. Tapi kenapa dia perlu komen benda pendapat dia itu yang kurang wajar? Ini adalah sebab pendengki yang Perlu kamu perlu jauhi. kamu jauhi. Kalau dia ada dengan kamu, jangan sentap dan Relax. just carry on, jangan layan. Lepas tu bayangkan kalau dia boleh menyakap orang dengan kamu benda tu, tidak mustahil kamu ni akan menjadi mangsa yang seterusnya. Dia akan cakap dengan orang lain. So ciri Seterusnya pendengki orang- yang seterusnya. Dia memang tidak mau mengalah dalam semua hal walaupun dia salah. Okey, contoh begini ya. Contoh begini. Anak dia pergi curi selipar di masjid contohnya. So orang tanya baik-baik lah dengan dia supaya benda tu tidak berlanjutan. Tapi terang-terang ada selipar orang tu di rumah, tapi dia tidak mau mengalah dalam hal ni. So maksudnya di sini Itu nampak orang sangat yang sudah tu. pendengki ini dia tidak akan mengaku apa-apa kesalahan Dia biarpun malu. sudah ketara salah. Sepatutnya orang yang bersalah ni kita minta maaf. Tapi orang yang pendengki tahap gaban ni, rautun ataupun pendengki yang teruk lah orang cakap ni, orang ni tidak akan mengaku salah. So janganlah hairan, manusia spesies begini ni memang wujud dan banyak di sekeliling kita. Lepas tu dia selalu cari alasan supaya dia tidak disalahkan. Contohnya macam selipar tu kan. Selipar tu yang tadi kita cerita tu kena curi lah konon kan. Lepas tu dia cakap, jadi orang terus datang di rumah dia, ni ada selipar ni. Nanti dia kasih twist lagi cerita tu. Yes. Dia cakap, itulah kau ndak simpan kau punya barang Selipar bagus-bagus kah? contohnya. Yang ini ciri-ciri orang pendengki. So jadi elakkan untuk kalau jumpa orang macam gini, Jangan kalau layan. kamu jumpa, kita boleh bertegur sapa. Just orang cakap kita ni bermuamalat bersama manusia, tapi jangan rapat. Sebab apa? Biawak-biawak ni, Uncle spesieskan Selalu dia cakap. sebagai biawak lah. Orang biawak-biawak ni dia selalu mengacau ganggu kehidupan kita untuk menjatuhkan kualiti hidup kita. So please elakkan daripada golongan ataupun spesies pendengki ni. So yang lepas ni kita akan sambung pada yang bestnya. Okay. Bestnya cerita tips menjadi isteri yang disayang suami. Mesti okay. ramai orang mau dengar ni kan. Yes. Okay, first untuk jadi isteri yang disayang suami, saya pun mau dengar juga. Saya ni agak keras juga orang dia, bukan juga bini yang orang bilang tunduk je dengan lelaki. Tanya dia lah. Ya. Terus kepala. So, teruskan dengan First akur pada suami, jujur, ikhlas dan taat pada suami. Apa itu? Sampai tahap mana tu mesti mau akur dengan suami tu? so akur dan taat mengikut hukum syarak. Kamu ndak boleh taat sembarangan. Contoh, si suami ni suruh buat benda yang melawan hukum syarak. Apakah melawan hukum syarak? Contohnya, hendak payahlah pokok sembahyang, nanti kita sembahyang. Oh, ya, adakah begitu? Ada. Sebab apa? Dia jenis yang bukan sembahyang. Perempuan ni sembahyang, dia cakap nanti kita lambat, nantilah kita sembahyang, kau kodok saya. Okey, orang yang begini ni kamu ndak boleh ikut. Patut kita yang counter dia balik. Bang, ini sembahyang 5 waktu solat ni mengikut begini, ini adalah satu kewajipan. Kalau abang ndak boleh ikut, abang hormat orang yang boleh ikut.
dan tolong ikut. So hati-hati dengan tips yang pertama ni, taat dan jujur, Ikhlas. maksud ikhlas nih. Kena ikut lunas-lunas ataupun hukum syarak. Jangan ditaat benda yang tidak wajar, yang bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Tapi boleh minta fasakh tu kan lain kalau yang Betul, memang boleh minta Kalau fasakh yang ikut- pada golongan suami yang begini. Contoh, kamu ni berhijab, tiba-tiba kamu kahwin, kamu dipaksa tidak berhijab. Benda-benda begini ni pun kamu tidak perlu taat. Ataupun dia cakap, kamu ni seorang anak yang taat kepada ibu bapa. Tiba-tiba suami kamu ni suruh jangan taat kepada ibu bapa kamu. Benda ni pun tidak wajar. tidak suruh pergi rumah tu artinya tidak taat ke tu? Yes, sebab benda yang melanggar hukum syarak ni kamu tidak perlu taat. Okey? Ketidaktaatan kamu tu, kamu boleh laporkan ke Jabatan Agama dan seterusnya kepada Mahkamah Syariah. Sebab suami yang mengarahkan isterinya untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum syarak adalah bukan suami yang baik. Jadi benda-benda begini kamu boleh elak, maksudnya jangan ikut, tidak perlu taat. Okay, yang seterusnya, isteri yang disayang suami ni berkelakuan baik terhadap suami. Artinya janganlah menyakiti hati suami dengan tingkah laku, bahasa ataupun tindakan. Jadi bila suami balik tu, jadilah isteri yang melegakan. Macam mana tu? Jangan sampai suami makan hati. Ya, begitulah. Ya, maksudnya di sini tak payahlah kamu bercinta panggil sayang-sayang. Sudah kahwin, ada yang panggil nama saja. Nama pun jenis yang nama kampung lah apa. Si bulat. Nama si bulat lah, nama si nama gumuk manja lah. Actually, pilihlah satu nama yang orang dengar pun sedap. Mungkin bagi kamu sedap si bulat, tapi tidak sedap bagi orang lain. Kan, bagilah satu nama yang sebab kita ni hidup bermasyarakat, bukan Si hidup Ondos. dalam gua. Ondos. So kalau kamu hidup dalam gua, apa nama pun kamu dua saya dengar. Masalahnya kamu hidup bermasyarakat. Si aman gaman. So maksudnya buatlah satu panggilan supaya orang lain pun rasa wah, boleh mencerminkan kebahagiaan tu. Ini Lain, enggak. kalau sudah kahwin 20 tahun baru mau tukar nama, lambat sudah tu. Mana biasa. Tiada istilah lambat di dalam membuat kebaikan. Kalau mau cakap lambat buat kebaikan, jadi yang perompak tu teruskanlah jadi merompak sampai dia mati. Jadi istilah lambat tu tidak ada, ubahlah pelan-pelan. Kan? So sifat yang harus dielak ni ya berleter dan bermasa muka. Ini yang perempuan paling ramai buat. Perempuan kalau tidak berleter bukan Sekejap. perempuan. Betul, tapi elakkan daripada berleter tu berterusan. Macam tu apa orang cakap? Macam tu enjin sangkut pap terus kan. Jadi Kau pun suami berleter. ni dia betul, kita hendak mau nafikan perempuan ni memang Naluri. itulah naluri dia berleter, tapi yalah kalau sudah berleter tu berpanjangan, dia akan jadi alah biasa, tegal biasa lah. Jadi kurangkan, bukan kasih stop, kurangkan, berleterlah mengikut, orang cakap mengikut masa yang sesuai. Jadi lah, kalau perempuan sudah cakap satu kali ikut. Kalau ndak diikut tu itulah yang balik sampai berleter tu. Okey, so maksudnya perlu ada sepahaman di antara suami dan isteri supaya leteran itu dapat dikurangkan. Seterusnya, Isteri yang disayang suami ialah isteri yang tidak membebankan suami. Contohnya isteri yang terlalu demand, kesian juga kan. Sampai suami ni pening, tak tahu macam mana mau memenuhi kehendak dan impian isteri itu. Janganlah sampai suami terpaksa terima rasuah ataupun menyalahgunakan kuasa untuk memenuhi permintaan isteri. Contohnya beli emas kan. Sekarang ni gila orang beli emas kan. Emas semakin hari semakin naik. mahal. Harga dia memang satu investment yang bagus. So tidak dinafikan. Betul. Tapi kadang-kadang ada wife ni yang mungkin tidak bekerja. Bukan saya cakap yang bekerja bagus, okey? Ini contoh, mungkin dia tidak bekerja tapi dia selalu harapkan
husband dia untuk memberikan benda yang di luar kemampuan. contoh macam gaji husband dia mungkin 5,000 kan. Tolak mungkin ada ekses lah 1,000. Tapi dia mau beli gelang, contohnya gelang yang harga 5,000. mana ada gelang 5,000 sekarang lah. Jadi berapa lah? 8. Konon lah dia bercita-cita mau beli gelang 20,000. Yang tebal-tebal tu 20. Sekarang 10 sampai 20,000 lah harga dia. Contoh lah dia macam gitu. Ni macam mana kamu rasa suami kamu akan dapat penuhi kamu punya tu. Lepas tu suami pula yang baik lah. Ya, yang terlampau sayang bini. Sayang sampai sanggup loan di apa nama dia ni? Bank kita. Bukan bank kita. Kalau bank kita tu okey lagi. Shark loan. Shark loan lah, Along lah apa sampai menjejaskan credibility dia sebagai orang kaki tangan awam. Sampai ke laki boleh tahap gitu. Maksud aku kalau dia sayang bini dia sanggup ada hanya yang untuk sanggup tengok senyuman sebab bini. Satu senyuman, satu dia tidak sanggup, laki dia tidak sanggup bergaduh. Sebab bini dia ni terlampau demand yang mengikut orang sebelah. Betul. Kau pernah gitu tak? Saya belum pernah begitu lagi. So harap isteri ni faham, bila kamu dalam keadaan suami itu kemampuan dia begini, jadi ikutlah kemampuan dia untuk minta apa-apa daripada suami. Mungkin boleh juga kalau kamu ada cita-cita gitu, not bad, tidak masalah. Mungkin kamu boleh menjana income juga. Ya, bersama-sama. Contoh dia bantu dia daripada dia ni bekerja sebagai kaki tangan awam. Lepas tu cadangkan si suami ni supaya berniaga juga. Berniaga sambilan. So hasil perniagaan ni bolehlah kamu demand begitu. Sebab apa? Dia sudah ada yang extra orang cakap extra income. Jadi bukannya kamu demand tanpa membantu si suami. Ataupun kami ada contoh lah yang baik-baik so kita cerita. Macam suami dia ni kerja, jadi dia ni pandai buat kek. Pandai buat kek. Jadi tapi dia tidak pandai memandu. Contohnya dia ada anak lagi mau jaga di rumah, jadi dia buat kek, lepas tu dia kasih iklan di Facebook di WhatsApp lah, di Facebook kah. Jadi laki dia yang tolong hantar. Jadi dia jadi part time faham? So setiap hari dia akan ambil order, dan termasuklah cousin-cousin ni mesti semua akan support. Selalunya lah kan kawan-kawan cousin semua akan support. So automatically income tu akan naik, bertambah. Maksudnya so si isteri pun bolehlah orang cakap berbelanja terhadap income ekstra yang diperolehi. Effort dia juga kan. Jadi tambahlah kamu ni akan disayang suami. Maksudnya kamu buat create satu bisnes bersama supaya hasil itu boleh digunakan bersama. Yang kamu bagus lah. Ya, so di sinilah cara kamu macam mana untuk demand kepada suami kamu. Janganlah kamu demand terhadap pendapatan fix yang dia ada sekarang. Sebab benda ni sebenarnya akan membebankan kamu sendiri. Dan kamu ni pun memang ada hati ataupun angan-angan ataupun cita-cita untuk berubah daripada rumah setinggan pergi rumah flat. Dari rumah flat mungkin boleh pergi apartment mungkin boleh pergi kondo atau landed house. So semua keluarga ada cita-cita ataupun angan-angan untuk meningkatkan taraf hidup. So untuk cita-cita tersebut direalisasikan, dia tidak akan terjadi tanpa ada usaha bersama. Sebab kalau harapkan suami seorang, benda ni tidak akan konsisten. Jadi maksudnya apa yang mau konsisten? Konsisten terhadap usaha tu. Sebab kalau kerja lain memang kau konsisten saat kau makan gaji kerja, kan? Tapi maksudnya dalam perniagaan bersama ni dia lebih konsisten apabila ada menyepot di antara satu dengan yang lain. Contohnya macam kami kan, saya ni bekerja dengan kerajaan, dia punya bisnes lah. Tengok apa yang saya buat sekarang. Saya berada dalam video dia. Maksudnya uncle punya wife support uncle punya video, lepas tu dia yang akan buat marketing semua. Tolong uncle sebab uncle ni kurang mahir dalam benda-benda IT ni. So uncle punya wife lah yang akan membantu di dalam memberi uncle mau sharing apa semua ni semua atas input. Usaha
uncle punya wife, macam begitu mana mau contoh buat. dia, macam you fill in the blanks lah. Yes. Sebab kalau dia sendiri buat semua ni sampai kami boleh bergaduh sebab dia lambat mau buat. Yes, satu. Lepas tu mau maintain benda ni bukan Sangat senang. susah. Sebab mungkin awal-awal sebulan dua dia boleh buat, tapi setelah limpas 1 bulan 2 tu dia akan mulai, orang cakap dia Hilang punya fokus hilang, mungkin menurun dia punya graf Lepas tu dah tahu terhadap mau buat membuat. apa, lepas tu lah banyak kerja kau. Yes, benda-benda begini kita perlukan supporting daripada pasangan. Jadi uncle nasihatkan supaya kita ni lebih baik untuk buat satu perniagaan tu apabila pasangan kita tu juga membantu. Okay? So seterusnya, Sentiasalah bersolek untuk suami. ya. Okay, ramai isteri yang tidak suka bersolek di rumah dan kelihatan selekeh. Saya tidak tahu pasal ni semua, okay, sebab saya memang jenis suka mau cantik di mana saja pun. I don't know yang suri rumah ke orang perempuan lain lah. Sebab ada kadang-kadang saya hanya baca ini orang sudah buat research, okay. Bukan research saya, ini kredit kepada kongsi Blogspot ni. Diorang sudah buat research pasal ini. Okay, dalam research ni dia cakap ada isteri yang merasakan dia sudah tua. Okay, dia tidak perlu bersolek lagi sebab dia rasa rendah diri. Jadi kerana dia sudah tua, gincu pun dia tidak perlu lagi mau pakai di depan suami sebab bagi dia suami tengok dia hari-hari. Jadi tak perlu sudah. So paling senang What do mau you think? faham benda ni, apa yang di research ni memang betul. Kalau kita nampak punca perceraian adalah disebabkan keadaan ini yang berterusan sampai satu tahap di mana si suami itu mencari lain. Sebab kalau kita tengok ataupun kita observe sendiri kebiasaan orang Melayu kita di Malaysia, dorang ni apabila sudah lama kahwin, dorang tidak akan menjaga penampilan Bukan orang dorang. Melayu balai. Generally, dorang ni tidak akan menjaga penampilan dorang ni apabila sudah lama berumah tangga. Tapi apa yang perlu diterima adalah setiap lelaki ni dia akan tertarik kepada yang cantik. Sebab fitrah lelaki sukakan kecantikan. Yes. Dan yang menawan. Jadi suami actually memang tidak pernah bersungut pun. Betul. Tapi apa yang terjadi, dorang buat satu tindakan yang mana akan mengecewakan orang yang tidak buat tu benda. Contoh macam ini. Perempuan ni pergi tengok perempuan lain yang cantik lah. Perempuan pergi tengok perempuan lain. Lelaki ni, suami ni pergi salah tengok cara perempuan lain, tapi isteri dia ni tidak mau cuba, mau improve diri untuk kasih cantik diri. So nanti apabila berlakunya permohonan perceraian, alasan laki dia cakap dia ni tidak pandai mau berlawak. Pernah macam tu lah. Pernah. Sebab apa? Yang hairannya perempuan ni apabila pergi majlis, pandai pula dia bersolek. Tapi kau tengok bini dia memang tak berlawak lah. Ya. Isunya sekarang, kenapa isteri dia boleh bersolek semasa majlis tapi tidak boleh mencantikkan diri bersama suami dia? Ini isu yang selalu terjadi. So, untuk mengelakkan para isteri atau wanita dijadikan alasan terhadap perkara ini, uncle advice supaya kamu menjagalah penampilan. Orang cakap enggak lah kamu mau buang tabiat sampai bersolek macam mau pergi dinner ke apa, tapi bersoleklah mengikut cita rasa orang nampak just nice. Orang cakap good looking antara suami dan isteri. Janganlah sampai tahap orang pun tengok pun yang faham lah kan, yang tidak terlampau juga muka macam gini. So benda-benda begini kita ni jangan take for granted terhadap penampilan diri masing-masing, bukan setakat isteri kepada suami, suami kepada isteri pun sama. Jadi maksudnya sama-sama lah untuk menjaga hubungan tu melalui penampilan masing-masing. Kau jangan kata begini. So okay, seterusnya. Oi, aku mau tengok ni. Aku ni manis kah bagi kau? Enggak. Kurang ajar kau. Cepat. Actually kecantikan tu dia ikut, kalau orang putih cakap it's at the eyes of the beholder lah. Dia tidak sama. Dia mengikut cita rasa suami masing-masing. Ada lelaki suka gini, ada suka lelaki itu tidak sama, okay? That's why itulah kalau kita nampak
kecantikan setiap orang ni di mata Berbeza, orang tu lain. berbeza-beza. Okay? Jadi aku kalau nampak cantik kan tak? Iya, cantik. So, Okay, seterusnya, jangan suka menolak permintaan suami. Apa ini ya? Jangan suka menolak, menderhaka kepada suami. Suka menolak cakap suami. Suka melawan lah, betul kan? Maksudnya dia sentiasa mengargue apa-apa yang suami dia cakap lah. Ini masalah ni banyak terjadi kepada isteri yang tidak sekufu dengan suami. Tidak kesefahaman lah. Bukan tidak sefahaman, itu sefahaman satu benda. Dia rasa isteri ni mungkin educated daripada si suami. So maksudnya whatever statement daripada suami ni sentiasa dicanggah oleh isteri yang lebih tinggi level dia. Ini masalah bagi orang yang kahwin bini lagi pandai ni. Bini lebih tinggi gaji, bini lebih kaya. Bab-bab beginilah yang selalu terjadi, di mana statement suami dia ni macam mana betul pun akan disangkal oleh si isteri. Mungkin kalau di rumah lah kena belakang jadi isteri, jadi kena jadi macam stupid-stupid tak? Tidak, maksudnya macam mana tingginya level education seorang isteri tu, dia perlu hormat suami dia. Jadi kena diam lah. Tapi di ini rumah. yang sepatutnya kita cakap. Apa yang terjadi di alam nyata, benda ni susah terjadi. It's very hard. Sebab Ya. sebab bila gaji kau lagi tinggi, Mhm. kan? So di rumah tu automatic isteri tu dia redo. Ya. Redo untuk contribute more financially. Mhm. Dalam hati, apa ni, dalam hati it's very hard untuk kau react macam kau kena ikut dia cakap laki kau semua. Ya. It's very hard. So that's why lah, Uncle mohon apabila kamu berhadapan dengan situasi suami sura rumah, kita kena ada satu mutual understanding. Maksudnya kita ni kena ada persepsi yang berbeza mengikut kesesuaian kamu. Sebab apa? Benda ni sudah menjadi lumrah. Siapa yang keluar duit, maka dialah yang akan lebih dominan. Ini standard. Jadi Standard. bukan senang untuk menjadikan isteri ni yang dorang ni pengeluar kepada perbelanjaan, untuk menghormati suami tu macam macam yang suami keluar duit lah. Memang benda ni susah. Susah betul. So di sini bukan mau cakap si bini ni ada kuasa untuk tentukan whatever, tapi kamu kena ubah persepsi tu, kena ubah kamu punya cara tu adalah melalui kesefahaman mengikut keselesaan pasangan masing-masing. So okay, ada ini sharing, okay, ada kawan-kawan kami lah, okay, tak payahlah cakap nama, okay. Kalau kamu ada mutual understanding yang macam dia cakap tadi tu, kalau kamu ada kesefahaman, saya percaya Allah akan bagi lebih, okay. Contohnya macam gini ya, kami ada kawan, dia kerja bank. Dulu saya kerja bank, jadi saya ada kawan-kawan gitulah. Dia ni kerja bank, dia ada husband, tapi husband dia ialah house husband, Yes. okay. Jadi bila dia macam jenis macam redo bah semua tu, dia tak peduli orang cakap, dia happy je dengan life dia. Sampai dia jadi manager sekarang, manager di bank, Manager okay? bank. Dan dia punya kejayaan kan bukan alang-alang, okay? Dia punya anak semua masuk universiti. Dia sendiri cakap dengan kami, anak dia semua universiti, semua husband dia yang ajar, dia cakap. Dia Yes. jaga. Kalau kamu ada yang macam tu, memang best. Yeah. Lepas tu dia satu orang dia yang kerja, setiap tahun dia boleh bawa semua keluarga dia pergi overseas. Semua. Lepas tu baru-baru ni no, dia senang lah daripada orang biasa. Dia boleh tinggal di banglo. Yes, correct. Jadi artinya kalau kamu dapat itu kan like, Yes. itu mutual understanding tu, kau bayangkan lah. Lepas tu dia sendiri cakap kalau dia tiada husband yang untuk urus semua ni, dia tidak akan sampai ke tahap gini lah, dia cakap. Yes, correct. So uncle pun very touching dengan surah rumah tu. Bayangkan anak dia semua manja sama bapa. Maksudnya bapa dia ni lebih hebat daripada pembantu rumah yang lain. Maksudnya semua dia urus. semua dia urus.
Dan bapa dia ni actually husband ni dia dulu kerja bahagian yang orang cakap yang Boleh tahan juga. boleh tahan juga, tapi Tapi, memandangkan diorang ada perbincangan lebih baik dia menjadi surah rumah berbanding dia terus bekerja, sebab isteri dia mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Jadi dia ambil keputusan untuk menjadi surah rumah. Dan kami fantastic lah dengan dia punya Ah, pencapaian tu. Yes. Kalau kamu boleh dapat sampai begitu, kami selalu berfikir Allah akan bagi yang lebih lagi. Yes, correct. Sebab waktu uncle travelling sama dorang ni nampak lebih happy berbanding orang yang yang biasa. Yang ada yang tidak sekufu lah. Ya. Okey, seterusnya sentiasa mengingatkan dan berpesan pada suami dalam apa jua perkara. Contohnya macam ginilah, sembahyang on time. Ya. Kau boleh sembahyang kah? Gitu contohnya. So orang cakap saling mengingati di antara pasangan satu dengan lain. Kalau kami, kita sharing je lah kan, Kalau kami suka sembahyang jemaah sebab terpaksa bangun. Kau suka sembahyang tak? Dia bilang, aku tunggu kau, dia cakap. Jadi apa perasaan kau kalau kau ditunggu? Mesti mengkelang kabut kan? Biasa. So Kau terkelang kabut, macam itulah contohnya. jadi benda-benda begini jangan, uncle selalu terima klien apabila mau pohon cerai, dia akan blame dia punya pasangan. Yang uncle hairan, dorang sudah kahwin ni lebih daripada 10 tahun. Dia ni, pasangan ni, tidak kisahlah sama ada lelaki ke atau perempuan yang jumpa uncle, dorang akan blame pasangan tu. Dia cakap dia punya pasangan ni tidak sembahyang, dia saya sembahyang. Can you imagine? Sudah berapa lama nikah, boleh pasangan dia tu tidak bersembahyang. So benda-benda begini cuba elak. Maksudnya apabila kamu sudah mendirikan rumah tangga, kamu kena saling mengingati satu perkara yang wajib, terutama yang dalam solat. So bila kamu sudah buat kewajiban solat tu, senanglah untuk kamu buat yang sunat. Contohnya solat sunat tahajud ataupun sunat duha. Sebab bab-bab begini ni, kalau basic pun kamu tidak boleh buat, kamu rasa kamu boleh bahagiakah sampai ke akhir hayat? Semestinya memang susah, sebab basic pun kamu tidak boleh buat. Maksudnya di sini, kalau kamu tidak boleh untuk buat satu perkara yang wajib terhadap Allah, macam mana kamu boleh buat satu perkara wajib terhadap isteri, suami dan anak-anak kamu? So benda basic ni perlu dibuat oleh semua pasangan Islam. Tips dia, kau ambil wudhu. Lepas tu, kalau macam dia lah, kau sudah sembahyang tak? Dia cakap, belum. Saya cakap belum lah. Dia duduk, dia ambil wudhu, so dia ready. Okay, aku tunggu kau, dia cakap. Paksalah bangun, paksa juga untuk solat jemaah. Ya, gitulah. Tapi best lah juga. So benda-benda begini ni perlulah dibuat oleh semua pasangan yang berkahwin. So seterusnya perlu ada rasa takut dan hormat pada suami. Apa tu Maksudnya menghormati di antara satu. Takut maksudnya ni perkara takut yang tidak baik lah. Yes, kamu bukan takut untuk membuat satu perkara yang tidak baik. Janganlah yang contohnya cuba untuk mau berskandal kah, mesti mau takut benda gitu. ni. Contohnya takut mau buat satu keputusan yang boleh mengeruhkan keadaan kah. Benda tu kamu mesti ada takut. Apa-apa kena bincang dengan pasangan masing-masing. So tips seterusnya, jangan membelakangkan suami. Apa-apa pun kena minta izin supaya suami tidak marah. Yes. Walaupun perkara kecil, kita kena jaga hati suami. Contohnya macam mana? Beli bawang mau saiz macam mana gitu? Tidaklah, maksudnya minta izin ni contoh. Apa contoh dia? Cuba kau bagi contoh je. Contohnya kamu mau keluar, Gimana? mau pergi suatu tempat yang mungkin jauh. Kalau kamu dah beritahu husband kamu dah tahu. Tiba-tiba kamu ada musibah, contohlah tayar pancit. Jadi macam mana? Jadi bab-bab macam gini ni perlu diberitahu supaya suami pun ready. Jadi suami pun beli, contohlah dalam keadaan kamu ada musibah, suami waktu tu dah dapat angkat telefon, kamu rasa kamu bergaduh kan tak?
Jadi bab-bab macam gini ni perlulah ada makluman kepada si suami. Apa contoh yang keluar yang tak perlu pun kita minta izin suami? Sebenarnya di dalam Islam apa-apa pun kita perlu mohon izin daripada si suami. Setiap kali. Apabila kita keluar daripada rumah mengikut hukum syarak, kena mohon izin daripada si suami. Tapi dalam mutual understanding, kalau itulah kebiasaan, contohlah isteri kamu ni, kamu sudah tahu regularly dia mau pergi beli barang di pasar, contohnya mau pergi sekolah. So benda-benda begini ni tak perlulah sebab kamu memang sudah tahu rutin. Kan rutin dia pergi sekolah pagi, balik tengah hari, pergi exercise ke apa ke, pergi jogging. So benda-benda begini perlukan satu mutual understanding di antara suami dan isteri dari segi keizinan terhadap melakukan apa-apa perkara. Seterusnya, menjaga harta suami. Inilah yang paling perlu dan penting. Apa tu? Maksudnya kita jaga harta suami ini, maksudnya kita cuba Apalah yang mau dijaga? contoh macam rumah, macam apa-apa harta benda, Ada orang tak kewangan, ada yang tidak jaga sampai melibatkan harta tu telah dilupuskan oleh orang lain. Jadi hal-hal begini ni anggaplah harta suami itu juga merupakan harta kita bersama. Jadi janganlah sampai dicuai-cuaikan harta-harta tu sampai menjadikan benda ni jadi bahaya juga tulai kalau begitu. ya, kebanyakan benda ni diorang dah mau peduli sebab diorang cakap pandailah si suami itu buat. Rupanya benda ni telah pun dilupuskan oleh orang lain. Jadi hal-hal demikian ni perlu diambil titik berat. Seterusnya, untuk jadi isteri yang disayang suami, isteri kena minta maaf segera jika ada buat salah. Tapi saya rasa ini suami isteri, bukan isteri je. Yes, Sebab dia akan menjadi amalan tu. Jangan tunggu air raya je. ya. So maksudnya di sini bukan setakat isteri yang minta Bukan. maaf, Dua-dua suami kena pun ada. perlu minta maaf seandainya berlaku kesilapan atau kekilafan yang berlaku di antara pasangan. Jadi janganlah ego, suami ke ego, isteri ke ego, sebab biasanya keegoan inilah yang menyebabkan puncanya pergaduhan tu. Sudahlah buat salah, anda lagi mau minta maaf, benda ni kadang-kadang dia jadi panjang. Bila sudah jadi panjang, dia akan jadi meletup. Bila sudah meletup, mulailah benda ni sampai ke mahkamah syariah. So seterusnya, untuk jadi isteri yang disayang, kita jangan memperkecilkan pemberian suami walaupun tidak seberapa. Especially dengan orang yang isteri yang berkedudukan dan berkerjaya tinggi. Ya, sebab benda-benda tidak appreciate ni selalunya dia akan menjadi bengkak terhadap pemberi. Contohnya lah, kalau orang yang tidak mampu sangat ni, dia akan bagi satu hadiah yang mengikut kemampuan dia. Tapi hadiah tu kadang-kadang tidak di-appreciate oleh orang yang menerima ni. Benda inilah yang akan menjadi duri dalam daging. Dia cakap buat apa mau bagi, aku bagi pun bukan dia appreciate. Lepas tu bila tidak ada memperingat-ingatkan tu, maksudnya tiada appreciation tu, orang pun jadi malas mau memberi. Bila tidak ada pemberian, contohnya Dah siok sudah tu. sudah hubungan tu sudah jadi keruh. Dia bermula dengan satu perkara kecil dan akan menjadi besar sehingga menjadi punca perceraian. Seterusnya, selalulah bermuka manis dengan maksudnya suami. antara suami dan isteri kalau boleh Ya, kita sama-sama lah janganlah bah. bermasam-masam Janganlah buat muka bengkak apa je. semua kan. Bukan isteri je, suami pun tu. Maksudnya kalau si suami ni ada masalah balik tu, si isteri pandai-pandai lah mau ambil hati suami. Mungkin si suami tu ada masalah masa kerja ke apa, sama juga dengan si suami lah. Mungkin kalau nampak isteri tu masam-masam ke, kita kena cek dulu. Kadang-kadang mungkin suami isteri ni dalam keadaan PMS ke, orang panggil apa, tempo dalam keadaan period ke, yang selalu orang cakap moody. So benda-benda begini ni kita perlu alert sebelum dia akan jadi pergaduhan yang lebih besar. Kan? Okey, yang seterusnya menjaga makan minum suami. Kau percaya kan lain? Isteri kena selalu kasih kenyang perut lelaki. Betul.
Sebab keperluan si suami ni bila tidak dipenuhi, Perluan makan. ya makan, dengan keperluan dia punya batin, dia akan menjadi alasan kepada perceraian. Tapi isteri pun gitu, sama aja. Yes. So maksudnya sama-sama lah suami isteri. Sebab benda-benda begini selalu akan menjadi alasan kepada tukang buat skandal ni. Dia akan bagi alasan dia dalam proses perceraian, isteri dia nak peduli. Kalau yang isteri pula laki nak peduli. Ini selalu jadi alasan orang-orang ni. Orang-orang yang suka buat skandal ni. Ingat tips-tips bagi perempuan-perempuan yang belum kahwin. Lelaki yang selalu bagi alasan ni proses kahwin, bini nak peduli. Inilah selalu yang Proses uncle cerai. terima dalam proses perceraian. Berhati-hati dengan wanita atau lelaki. Dia terbalik sini. Sama, yang Sama perempuan aja. pun akan bagi alasan dia dalam proses cerai ataupun dia sudah bercerai kuno, padahal baru apply cerai, belum cerai pun. Lepas tu alasan dia mengurat. akan kasih buruk lah tu. Alasan mengurat. Kalau yang perempuan mengurat lelaki, lelaki mengurat perempuan. Dia akan guna alasan yang sama. Macam mana yang uncle telah share kan, macam mana kamu mau tahu perempuan atau lelaki yang bujang ni, kamu kena check first, kamu kena tahu IC dan nama penuh. Boleh check di pertama, kalau betul dia ni pernah ataupun sudah mengapply perceraian, kamu boleh cek di e-syariah. Pergi tengok dalam ruangan status case, tulis nama dan dia punya IC, kita cek betulkah ada number case tu. Nanti itu kita cerita, itu panjang tu Yes. kan. Masa tidak cukup sudah. Jadi mungkin kita boleh urut-urut badan suami bila balik kerja. Boleh lah Kan? aku minta urut ni kan. Tapi dia selalu bawa pergi spa, okey lah, alhamdulillah. So yang terakhir ni cubalah buat. Ini kau merupakan suka? rahsia. Memanglah bahkan penat bila Jadi diurut bini tu kau dah penat, memang kau ingat? best. Ya, so that's why lah uncle tahu uncle punya bini penat. Uncle dah minta urut. Uncle bawa dia pergi urut. Senang. Sekarang ni banyak refleksologi. Pergilah sama-sama pasangan. So di sana kita boleh merilekskan diri bersama. Kan? Sebab kadang-kadang benda ni perlu. Benda sekarang ni semua sudah orang cakap modern, banyak benda sudah menyediakan refleksologi yang mana-mana. So bolehlah bawa pasangan masing-masing. So harap-harap perkongsian kami pada hari ini tips untuk mengenal orang yang pendengki Dengan tips-tips supaya suami itu lebih sayang kepada istri. kepada kamu, isteri-isteri. Begitu juga sebaliknya akan memberi manfaat kepada kamu semua. Dia ada relationship tu bila isteri ni dia jadi lebih baik, bila jadi hubungan rumah tangga tu akan nampak lebih loving. Di sanalah orang mula dengki. Yes. So berhati-hati dengan pendengki ataupun haters kamu. Bayangkan kalau kamu dikelilingi oleh pendengki ni, Lepas tu dia kamu ambil pot lagi, artinya ambil rosak binasa lah kamu kamu punya ambil berat hubungan. pula konon. Jadi tambahlah susah. Okay. So elakkan daripada pendengki ini dikelilingi di antara kamu. Bayangkanlah kalau kamu ni hidup dalam keadaan banyak orang pendengki. So abaikan. So ini Teruskan hidup kamu. bukan consultation, ini bukan iklan. Ini merupakan adalah sharing. Ini bukan juga kelas rumah tangga, okey? Ya, yang Kami ini bukan- just sharing Kami sebab bukan perfect apa ni? Perfect couple. Ini ialah sudah tak saya cakap tadi, saya kredit kepada siapa-siapa tadi itu. Ini adalah research yang memang sudah buat Kami hanya kami menyampaikan. dari segi video. Thank you je. for research. Thank you kepada yang buat research tu. Supaya kita boleh share kepada semua followers uncle. Sebab benda-benda ni kadang-kadang kita nampak remeh-temeh tapi dia perlu. Sebab kita ni nama pun insan pelupa. Jadi kita mengingat-ingatilah di antara satu dengan yang lain. So yang baik tu semua daripada Allah, yang tidak baik tu semua daripada kalau kami. ada- Minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa, yang kamu sakit Tersilap hati, kata, okey. tersilap terkena, tidak kena mengena dengan sesiapa pun. Mhm. Tidak kena mengena dengan sesiapa pun. Cerita ini hanya Sekadar memberi contoh saja, okey? contoh So, untuk jadikan tauladan. tauladan. Okay, so uncle akhiri
live atau video Uncle pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye. Kita See jumpa you. lagi. See you.